Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Lin Ain Channel. Hari ni kita akan belajar tentang tajuk kereaktifan logam. Jom kita belajar sama-sama. Lapisan paling luar bumi ialah kerak bumi. Kerak bumi tu ada batu dan mineral. Mineral tu apa pula ya? Mineral tu adalah unsur dan sebatian pepejat yang wujud secara semula jadi dalam dunia ni. Contohnya emas buat rantai emas ataupun merkuri dalam termometer merkuri. Sekarang kita tengok pula unsur dan sebatian. Unsur tu ada satu atom je, tapi kalau sebatian ada dua atau lebih unsur-unsur yang berlainan. Contoh dia aluminium dan oksigen. Apabila aluminium dan oksigen bergabung, akan menghasilkan mineral baru iaitu boksit. Okey, apa tu contoh unsur? Contoh unsur yang boleh saya bagi ialah emas. Emas yang kita guna buat rantai emas tu untuk contoh sebatian pula, kita tengok boksit ataupun nama lainnya aluminium. Kita buat tin aluminium, tin Coca-Cola, tin 100 plus. Ada banyak mineral semula jadi yang terbentuk dalam bentuk sebatian. Contoh dia boksit, hematit, kasiterit, galena, malakit, banyak lagi lah. Mineral semula jadi yang pertama ialah boksit. Nama saintifik dia adalah aluminium oksida. Gabungan unsur daripada aluminium dan oksigen. Boksit ni kegunaan dia buat tin aluminium. Kita pergi yang kedua pula. Yang kedua adalah hematit. Nama saintifik hematit ni adalah besi oksida ataupun ferrum 3 oksida. Gabungan unsur adalah ferrum dan oksigen. Hematit ni selalu kita buat bahan utama dalam besi untuk industri keluli. Okey, bahan yang ketiga pula ataupun mineral yang ketiga pula adalah kasiterit. Nama saintifik kasiterit ialah timah oksida ataupun stannum oksida. Stannum oksida ni adalah gabungan unsur daripada timah dan oksigen. Timah ni kita selalu guna untuk proses soldering, papan ataupun litar elektrik yang kita guna. Contoh dia dalam mata pelajaran RBT ataupun reka bentuk teknologi. Harap-harap pelajar fahamlah ya. Contoh lain ada banyak lagi, tapi kita akan kaji kemudian. Sekarang kita kaji pula tentang sifat-sifat mineral. Sifat-sifat mineral ni bergantung kepada komposisi kimia dan juga susunan atom dalam mineral tersebut. Yang pertama adalah keras. Keras ni kita boleh tentukan dengan satu alat yang kita namakan sklerometer. Sifat yang kedua ialah tidak larut dalam air. Hanya mineral-mineral yang mengandungi unsur logam, natrium dan kalium larut dalam air. Yang lain semua tak larut dalam air. Yang ketiga adalah terurai apabila dipanaskan. Sifat ini hanya benar untuk logam karbonat dan logam sulfida, tetapi tidak benar untuk logam oksida.
Mineral yang ada logam oksida ni biasanya stabil dan tak terurai apabila dipanaskan. Manakala mineral yang ada karbonat logam dan sulfida ni terurai apabila dipanaskan. Bila terurai tu akan menghasilkan logam oksida dan gas, sama ada gas karbon dioksida ataupun sulfur dioksida. Jom kita tengok sama-sama contoh persamaan logam karbonat dan logam sulfida. Logam karbonat akan terurai kepada logam oksida dan gas karbon dioksida apabila dipanaskan. Karbonat akan menghasilkan karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang dibebaskan kita boleh uji dengan menggunakan air kapur. Air kapur akan bertukar menjadi keruh. Ini adalah contoh persamaan bagi logam karbonat, kalsium karbonat dan zinc karbonat. Logam sulfida terurai apabila dipanaskan dalam udara untuk menghasilkan logam oksida dan gas sulfur dioksida. Sulfida akan menghasilkan sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida ni adalah gas yang beresid. Gas beresid akan melunturkan warna ungu larutan gallium bermagnet beresid. Selain itu, ia berbau sengit. Ini adalah contoh logam sulfida, iaitu zinc sulfida, plumbum sulfida. Okey, dah habis dah. I'm done. Harap-harap semua faham tentang tajuk tadi ya. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang. See you again. Bye-bye. Sayonara. Jangan lupa like, view, share, subscribe Lin's Ain channel. Okay, bye.